Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adi Zafi dan kini anda sedang menonton kumpulan 8. Hari ini kita akan merungkai apakah itu sejarah sosial, pengaruh peradaban dunia dalam pemilihan negara bangsa. Tetapi sebelum itu, kita perlu memahami kejadian peradaban makhluk Indonesia. Baiklah. Assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam. Allah abang. Apa nama abang? Nama saya Muhammad Syuib bin Muhammad Mughaniddin. Nombor kad matrik F1037. Boleh saya tanya bang, apakah itu peradaban majmuk di Malaysia? Okey, boleh. Pada pendapat saya, peradaban majmuk di Malaysia tidak wujud tanpa asal-usul. Ianya gabungan dari beberapa peradaban, iaitu pertama, peribumi alam Melayu, yang kedua, Asia dan Barat. Perkembangannya adalah peradaban ini menjadi peradaban globalisasi. Itu saja. Okey bang, terima kasih atas perkongsian abang sebentar tadi. Bang, ya, tanya soalan ke bang? Selain itu boleh abang perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Nafil Najmi bin Muhammad Nizam, bernombor matrik sekian F1093. Apa soalan abang? Kalau macam tu, boleh saya tanya abang, apakah itu negara yang beridentikan Malaysia? Boleh. Pembinaan peradaban yang beridentikan Malaysia bermula pada kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Negara mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem birokrasi negara. Negara mewujudkan pelan 5 tahun perlembagaan ekonomi negara, tetapi usaha membina peradaban beridentikan Malaysia sangat membebankan. Itu saja daripada saya. Macam mana tu? Tiga. Peradaban peribumi alam Melayu. Peradaban Melayu yang berasaskan penduduk Asia Tenggara, khasnya gagasan Kepulauan Melayu Melaka. Mereka bertutur dalam bahasa Melayu Indonesia dan beragama Islam. Mereka menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Pentembungan dan kemasukan pengaruh asing membawa perubahan disebabkan kawasan ini merupakan kawasan strategik antara timur dan barat. Ianya menjadi pusat perdagangan, entrepot dan aktiviti keagamaan. Pentembungan ini juga menyebabkan penyerapan kosakata pinjaman dari pelbagai bahasa dan budaya, antaranya bahasa Inggeris, Arab, India, Cina, Portugis, Belanda dan lain-lain. Amri Marzali pernah berkata, tamadun Melayu ialah tamadun yang dibina dan dimiliki oleh masyarakat yang berbudayakan Melayu. Sosio budaya mereka terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik, manakala dari segi politik, pada masa lampau mereka terdiri daripada pelbagai kerajaan kuno. Tamadun tersebut terus berkembang dan kini menjadi beberapa negara moden dan maju. Peradaban Asia. Perkembangan peradaban Asia turut mempengaruhi pembinaan bangsa dan negara di Malaysia. Perkembangan peradaban Asia turut mempengaruhi pembinaan bangsa dan negara di Malaysia. Kedatangan masyarakat India, China dan pedagang Arab dari Timur Tengah telah membawa kepelbagaian adat dan budaya serta pegangan agama. Kepelbagaian ini merupakan satu keistimewaan yang ada pada negara ini, namun perlu diuruskan dengan baik agar keharmonian bangsa dapat diperkukuhkan setiap masa. Kedatangan orang India dan China ke Malaysia adalah hasil usaha pihak penjajah yang membawa masuk pekerja asing bagi memenuhi keperluan ekonomi. Peradaban mereka merupakan waris peradaban asal mereka di negara asal. Apabila tiba di Malaysia, mereka bertembung dengan peradaban tempatan termasuk peradaban Barat dan Melayu. Peradaban Asia seperti peradaban India dan China yang ada di Malaysia masih tidak banyak berubah secara keseluruhannya berdasarkan acuan tempatan. Sebagai contoh, adat resam dan tabiat pemakaian bahasa ibunda masih dikekalkan dari generasi ke generasi. Dalam aspek keagamaan juga demikian. Walaupun terdapat di kalangan bangsa India dan China yang memeluk agama Islam, namun bahasa dan kebudayaan masih diamalkan dalam sebahagian hidupan mereka. Peradaban Barat ialah hasil penjajahan kolonial Barat yang dilalui negara, namun ianya tidaklah ketara.
Peradaban Barat hasil penjajahan kolonial Barat yang dilalui oleh negara ini tidaklah ketara berlaku memandangkan tempoh kependudukan British dalam negara, khususnya dalam rangka sejarah kebudayaan di Nusantara ini tidak lama. Namun pengaruh corak masyarakat kolonial itu meninggalkan satu kesan yang luas walaupun mungkin tidak mendalam. Kedatangan orang Eropah ke alam Melayu ini telah bermula selepas tumbuhnya peradaban Islam di rantau ini. Tetapi masyarakat kolonial tidak tumbuh serentak di alam Melayu ini. Semasa pemerintahan kolonial Barat, khususnya pemerintahan British, penyebaran agama Kristian di tanah Melayu pada zaman tersebut tidaklah begitu ketara. Beberapa kawasan penempatan awal British dapat dilihat melalui peninggalan bangunan bersejarah seperti di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Peradaban Barat mulai memberi pengaruh kepada penduduk tempatan selepas mencapai kedudukan yang mempunyai prestij di alam Melayu ini. Di tanah Melayu khususnya, pengaruh peradaban Barat lebih kepada pengaruh bidang material dan kesannya hanya pada peringkat luaran sahaja. Ia banyak mempengaruhi kebudayaan dan institusi-institusi sosial sahaja. Namun begitu, ajaran Islam tetap menjadi pegangan masyarakat tempatan. Antara pengaruh peradaban Barat di tanah Melayu dapat dilihat melalui sistem pendidikan, kewujudan masyarakat majmuk, perubahan dari segi budaya, kemunculan bandar-bandar moden dan keperluan-keperluan asas infrastruktur di bandar seperti jalan raya, kereta api, telefon, telegraf, bekalan elektrik dan bekalan air bersih. Ini semua dinikmati oleh masyarakat bukan Melayu yang tinggal di bandar-bandar, terutamanya para pegawai British dan peniaga Cina. Haya. Peradaban globalisasi menurut Kamus Dewan ialah fenomena yang menjadikan dunia kelihatan kecil dari segi penghubungan manusia disebabkan pantasnya perkembangan teknologi. Globalisasi berlaku melalui pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan, perkembangan teknologi maklumat dan informasi seperti komputer dan telefon pintar yang mempunyai talian internet serta penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Chandra Muzaffar telah menyenaraikan kebaikan globalisasi iaitu: pertama, peranan pelaburan asing dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Pelaburan yang diluluskan ini berpotensi mewujudkan sejumlah 140,370 orang atau peluang pekerjaan baru. Kedua, peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan, impak daripada teknologi baru, komunikasi dan teknologi maklumat. Ketiga, peluang yang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa keperimanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia. Namun, di sebalik kebaikan ini, ada juga keburukan kesan daripada globalisasi. Antara keburukan globalisasi ialah: pertama, kualiti alam sekitar yang semakin merosot akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. Contoh, pada tahun 2019, di Sungai Kim Kim, Johor Bahru, pencemaran sisa kimia yang dibuang tidak mengikut SOP Jabatan Alam Sekitar. Kedua, kebanjiran maklumat yang tidak berguna. Kesan daripada penyebaran berita palsu ini akan mencetuskan huru-hara sesebuah negara. Ketiga, pengantarbangsaan jenayah yang menyukarkan sesuatu jenayah dibendung. Contoh, kes dada yang sangat berleluasa di dunia dan sangat sukar untuk dibendung oleh kerajaan. Kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Ogos 1957 merupakan asas kepada kemunculan peradaban bangsa negara. Usia kemerdekaan yang telah melebihi 60 tahun merupakan satu jangka yang panjang. Namun, di sebalik tempoh tersebut, negara didakwa masih gagal dalam menjayakan proses pembentukan negara bangsa.
Dalam rangka merancang dan memahami pembentukan identiti ini, wajar bagi setiap warga negara untuk memahami dan mengenali negara bangsa dan yang beridentifikan Malaysia. Peradaban beridentifikan Malaysia mestilah suatu peradaban yang mempunyai identiti yang kukuh sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertunjangkan budaya, imej bahasa dan agama sebagai landasan hidup menjalani kehidupan.